Okay, Assalamualaikum and good morning semua. Okay, so Madam akan masuk topik baru iaitu 6.0 System Development Life Cycle. Untuk this topik, kita akan tengok identify each step of System Development Life Cycle based on activities in SDLC. Kita akan tengok step-step dia lah ya. Untuk membangunkan sesebuah sistem. Kalau you all tengok from the title itself, kita bercakap tentang apa sekarang? Tentang sistem. Kemudian kita akan dapat describe, selepas kelas ni you patut dapat describe the steps of system development life cycle. You patut describe. Maksudnya you kena faham lah bila kita dapat identify tu macam baca hafal je kan. But when you should be able to describe tu maksudnya you boleh terangkan dengan jelas. Apa step-step itu ya. Detailsnya tu kena boleh dapat terangkan. Okay, so when we are talking about system, hope benda ni berada dalam you punya imagination lah, pemikiran you all lah. Okay, boleh nampak contoh-contoh sistem yang ada in our daily life lah. Okay, contoh untuk kalau dalam bidang ataupun bidang business, maybe akan ada sistem yang berkaitan dengan billing ataupun billing lah, pembelian kan. Billing system yang membenarkan organisation to send invoice and receive payment. Bila kita buat shopping apa-apa, di Shopee ke apa ke, you all akan menggunakan sebuah sistem, satu sistem yang berkaitan dengan business. Kalau dari segi government, for me macam madam atau cikgu-cikgu ke atau staff-staff lain government, maybe kami akan menggunakan sistem apa? Payroll system. Macam ni lah rupanya. Siapa yang kerja government, this is how it look lah. Untuk check apa kalau payroll system ni? Untuk tengok gaji kami lah ya. Apa perubahan yang berlaku. Kalau ada setiap tahun ada perubahan, kena check di sini lah. Kita akan tengok DE penyata gaji. So ada payroll system. For those employee, pekerja yang menerima gaji, yang makan gaji lah. Okay. Yang ini in term of education. Okay, you all tak tahulah pernah tengok tak sistem ni? Pernah guna sendiri tak? Pernah. So in field of education, dalam bidang education, maybe sistem inilah yang you all guna dulu. Ni contoh saja because madam nak masuk kepada apa itu sistem kan. So contohlah, harap benda ni berada dalam pemikiran you all lah. Kemudian ni kita di matric, kita ada matric information system lah. Kita ada MIS yang mana dalam MIS ni akan simpan, kami boleh akses maklumat students, kami boleh akses maklumat markah students. Faham ya? You all sebab tak masuk college lagi, so you all tak guna ke kot ya. Sebab di sistem ni biasanya guna untuk outing. Okey, yang ini salah satu sistem yang ada dalam college kita iaitu apa? Room management system. Kalau kami nak booking bilik ke apa ke, so sistem ini dibangunkan untuk membenarkan lecturer to book mana-mana bilik yang ada di college KMK. Nampak KMK Room Management System. So boleh nampak, boleh imagine sistem tu apa? Boleh ke tak setakat sekarang? Boleh madam. Boleh. Boleh lagi. Boleh lagi. Okay, so actually benda ni, sistem ini relate dengan yang kita buat praktikal 2 hari tu. Betul ke tak? Dalam sesebuah sistem. Betul madam. Dalam sesebuah sistem, di belakangnya akan ada database. Tempat untuk kita simpan semua maklumat. Okay, so apa yang you buat hari tu, praktikal 2 hari tu, memang dapat relate terus dengan sistem sepatutnya. Okay, you all boleh nampak. Kalau macam contoh sekarang madam tengah buka room management system ni, agak-agak you all, apa data yang tersimpan dalam sistem ini sebenarnya? Apa data yang boleh ada? Room management system. So apa data yang mungkin ada? Fikir. Dengan madam seorang cakap.
Pensyarah yang gampang tu. Pensyarah. So details pensyarah. Maklumat pensyarah, betul? Data tentang pensyarah. Dewan kuliah. Betul? Betul? Boleh? Betul? Mesti ada nama pensyarah, unit pensyarah, kan? Mesti ada maklumat yang menyimpan data pensyarah. Okay, dari segi finance, ATM itu sendiri yang you all selalu guna adalah sistem juga ya, ATM. Kemudian online banking system, siapa yang ada online banking, Bank Islam ke, Bank Rakyat ke, itu juga adalah sistem. Okay, hope semua boleh nampak lah sistem tu apa dia sekarang. And information adalah data that have been organized so that they have the meaning and value to the recipients. Information ni bahasa mudahnya adalah data yang bermakna lah. Kita dah banyak kali ulang tentang definition information. So sistem ni adalah set components yang dapat interact lah untuk capai apa-apa goal. Seperti dapatkan report, dapatkan laporan, dapatkan senarai apa-apa, senarai pekerja, senarai staff. So sistem ni dia ada purpose dia, ada tujuan dia. Kenapa nak bina sistem ya? So information system ni adalah collection of hardware, software, data and people and procedures that work together to produce quality information. So mesti ada dalam sebuah information system mesti ada 5 perkara ni, iaitu mesti melibatkan hardware, software, data, people ni termasuk user ya, dan juga prosedur. Tata cara nak guna sesebuah sistem tu adalah prosedur lah. Boleh nampak ni, kalau tidak dia tak jadi information system lah. Kena ada kelima-lima ni. Mesti ada hardware, software, data, people and procedure. Boleh faham ni definition ni? Work together. All these 5 mesti work together. Okay. Kalau tak ada salah satu, boleh berfungsi tak information system ni? Tak boleh. Tak ada hardware untuk akses, tak ada software untuk kita gunakan, tak jadilah information system. So must have these 5 component ya. So hope you remember. So kenapa perlunya information system? Selalunya macam mana daripada keadaan biasa, keadaan yang normal, manual, kenapa tiba-tiba nak request information system yang macam tadilah ATM, sistem booking, sistem transaction online, bayaran online, kenapa ada? Untuk solve the problem. Contohnya, kita nak bayar duit kat bank, kalau kita kena pergi secara manual, kita buat macam mana? Kita kena pergi masuk dalam bank, pergi kat kaunter, kan dia masalah. Dia ada masalah di situ. Orang nak cepat, tak boleh nak cepat kan. So that's why lah wujudnya online banking. Macam tu lah, to solve problem. Lepas tu maybe untuk produce quality information lah. Setengah tu kalau secara manual ni dia berterabur, tak centralized. Jadi nak produce quality information ni better letakkan dalam sistem yang centralized. Okay. Sometimes information system diperlukan untuk carry out routine operation, nak memudahkan urusan seharian. So wujudkan satu sistem barulah. So apa itu system development life cycle? Kita punya title. Okay. So system development life cycle ni you boleh define dia. Saya tak pasti dalam modul you all ada 2 ni ke, ada 1 je ke, mana-mana pun boleh. Okay. So system development is a set of activities used to build an information system. Boleh? Definition dia? So the first one is quite easy, betul? Dalam modul ada 2-2 madam. Dalam buku ada 2-2. So the first one dah okey dah. Okay, untuk jawab definition apa itu SDLC, you pakai the first one pun dah okey. System development is a set of activities used to build an information system. Dikira set of activities. Dia adalah banyak aktiviti dalamnya, banyak ya. Yang mana you all kena tahu setiap pasal tu. Atau yang panjang sikit, structured framework.
Consists of sequential process. Ni panjang sikit lah, second definition. So di sini boleh pilih ke tak? Boleh pilih nak pakai yang mana. Sama je. Ada soalan tentang definition SDLC? Any question? Tak ada, Madam. Tak ada. Sebelum kita masuk to SDLC ni, okay, Madam nak you all for this topic, you kena bawa diri you sebagai pembangun sistem. Okay? You tak boleh set diri you sebagai macam pengguna biasa, tak boleh. Because nanti susah nak faham. So that's why Madam ada bagi kat you all satu case study tadi untuk baca. Madam nak you all nampak situasi sebenar, and then kita dalam satu kelas ni, dalam the whole kelas kuliah ni, kita kena imagine kita bekerja dalam satu company untuk produce ataupun develop sistem, apa-apa sistem lah. Okay, so kita dalam company bila kita dapat kita nak develop sebuah sistem, kita kena groupkan aktiviti kepada beberapa phase, kemudian kita kena libatkan user. Masa kita nak buat sebuah sistem tu, kita kena libatkan user kita. Siapa yang nak guna sistem kita tu, kita kena panggil lah. Kemudian define standard lah, set of rules and procedure and organisation expect employees to accept and follow. Itu organisasi sendirilah. Organisasi kita sendiri, kita kena define standard dan rules lah. Help people working on the same project produce consistent result. Supaya, kalau bayangkan Madam ni sebagai bos lah, CEO. Okay. So Madam kena setkan rules dan procedure supaya you all dapat produce consistent result lah untuk setiap project yang kita dapat. So, system development ni, in order to develop a system, kita ada 3 grup utama. 3 grup, kita bagikan kepada 3 grup utama. Pertama, kita ada system analyst. Okay, system analyst. Kemudian kita ada steering committee. Kemudian kita ada project development team. Okay. So, kita tadi dalam satu company, so kita akan ada system analyst ni ramai, boleh jadi ramai. Kemudian kita ada steering committee, Madam kat dalam ni. Steering committee, Madam kat dalam ni sebab Madam CEO tadi. Macam itulah. Okay, and then project development team ni ada kita staff ramai kan. Contoh 115 semua kan. So, Madam ada ramai pekerja lah maksudnya kan. Dan you all, contohnya DFT 11 satu group, DFT 12 satu group, DFT 14 satu group. Macam itulah. Project development team. You all work in group. Because masing-masing ada kepakaran masing-masing. Contohnya lah macam tu. So apa tugas system analyst? System analyst ni memainkan peranan paling besar sekali dalam pembangunan sebuah sistem. Sebab dia yang akan design and develop. Dia akan design. Sistem ni bukan main-main dapat tajuk terus buat, tak ada. Dia mesti ada design dulu. Okay. Kemudian ada fasa pembangunan dia lah. Kemudian system analyst juga peranan dia akan jadi users primary contact person, maksudnya dia yang akan berhubung rapat dengan siapa? Klien kita. Dengan orang yang nak upah kita untuk develop sistem tadi atau user kita tadi. Faham ni? Users primary contact person. Utamalah, primary ni utama. You orang faham tak ni? Faham, Madam. So system analyst, saya pada dia yang memainkan peranan besar untuk design. Dia juga menjadi contact person utama lah. Kalau customer nak sembang, mesti sembang dengan system analyst lah. Okay boleh ya? Okay, steering committee pula. Macam bos-bos ni buat apa? Bos-bos tak ada buat apa pun. Buat decision je tau. Make decision je. Geng-geng steering committee ni. So, dia boleh terdiri daripada siapa? Vice Presidents, Managers, Non-Management User and IT Personnel. Okay, dia boleh terdiri daripada geng-geng ni lah. Penasihat, pengurus, kemudian mungkin adalah Non-Management User and IT Personnel lain dalam syarikat tersebut ya. Okay, kemudian geng-geng project development team ni tugas untuk apa? You all yang DFT 11, 12, 13 tadi, 14 tadi, you all bertugas untuk develop the
project lah nak buat sistem tadi ya. Okay. So responsibility oleh project development team ni untuk develop project user, system analyst and IT professional. So siapa yang terlibat yang akan duduk dalam project development team ni, dalam pasukan ni? Kita ada users tu sendiri, customer kita tadilah yang nak minta kita buat sistem tadi, users. Kemudian kita system analyst sendiri, seorang lah system analyst, satu project satu system analyst. And then awak semua ni sebagai IT professional lah. Mungkin ada yang programmer, mungkin ada yang database tadi, database admin, database developer akan berada dalam team ni lah, team ni. Project development team. Nampak tak termasuk user? Satu project akan ada satu system analyst. Faham tak kalau Madam sebut project? Madam, Ya? kiranya project development team dengan sistem analis ni dia akan duduk bawah steering committee kan? Ya, memang. Apa-apa mesti report kat steering committee. Tapi project development team tu bawah sekali lah. Lepas tu system analyst dia akan report pada steering committee. Steering committee lah paling besar sebab dia kan bos-bos je kan make decision. So dia orang ni bawah lah. System analyst dulu, lepas tu baru project development team. Okay, di sini adalah slide sikit yang tunjukkan siapa yang ada dalam sistem development tadi. Mungkin akan ada network administrator, data communication analyst, user tadi dah cakap tadi kan, user, database administrator, database analyst. Kita ada manager, mana-mana unit mungkin yang memerlukan sistem baru, mungkin manager tu terlibat lah. Dia kena imagine yang benda ni. Imagine kita duduk company besar, senang faham. Okay. Kita mungkin ada webmaster dan juga web developer sebab mungkin kita punya sistem ni berasaskan web. Kita letakkan di website. Kita punya sistem. Mungkin memerlukan webmaster dan juga web developer. Kemudian mungkin melibatkan pembekal sebab kita memerlukan hardware baru ke apa ke, so melibatkan vendor juga, pembekal, security specialist. Ni gambaran sajalah ya. Nak bagi you all, Madam lebih suka macam mana nak you all faham konsep sistem, nak you all masuk dalam situasi tu. Sebab tu Madam cerita panjang.